Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa jahada jihadahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama sekali lagi untuk kita menyambung program kuliah kita berkenaan dengan fiqh ibadat korban yang dianjurkan oleh Duat Dom Bukit Tunggal. Mudah-mudahan usaha yang kita buat ni ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung pengajian bab fiqh korban ni. Jadi pada minggu yang lepas kita baca dah apa itu ibadat korban, siapakah yang dituntut melakukan ibadat korban, apakah binatang-binatang yang dibuat korban, apakah syarat-syarat binatang tersebut dan bilakah waktu ditunaikan ibadat korban. Yang terakhir iaitu kita berhenti di apa yang perlu dibuat dengan binatang korban selepas ianya disembelih. Jadi binatang korban ni seperti yang kita sebut pada minggu lepas, bila setelah ianya disembelih. Jadi binatang korban ni ada dua. Yang pertama korban yang wajib, yang keduanya korban yang sunat. Dia kata kalau binatang korban yang wajib, seperti yang dinazarkan. Jadi ada orang dia bernazar nak buat ibadat korban. Jadi dia tak boleh makan. Dan juga orang yang wajib dia tanggung tidak boleh makan. Kena sedekah semuanya kepada orang fakir miskin. Jadi nazar ni ada orang bernazar. Kalau dia boleh kerja nak buat korban. Kalau dia berjaya dalam peperiksaan nak buat korban. Hukum nazar ni khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata sunat bernazar. Sebab dia macam menggalakkan buat ibadat lah. Ada ulama kata makruh bernazar. Sebab apa? Kalau tak bernazar tak buat ibadat. Jadi benda ni, hukum nazar ni khilaf di kalangan ulama. Kalau tak ada keperluan, ada ayah buat tak apa. Bernazar ni. Kemudian ia kata tu korban yang wajib. Korban yang wajib sama ada dia bernazar ataupun dia tentukan. Dia kata kambing aku ni, hak ni tunjuk, hak ni. Lembu ni, hak dia dah, jangan tunjuk hak orang. Nak buat korban. Jadi wajib. Tak boleh makan. Satu lagi, apabila orang yang orang mati, sebelum dia mati mewasiatkan, tolong buat korban untuk aku. Orang yang tolong buat ibadat korban untuk si mati, tak boleh makan juga. Semua kena bagi kepada orang miskin. Jadi ada tiga lah. Korban nazar, korban yang dia tentukan, ataupun yang dia wajibkan ke atas diri dia. Dan juga dia tolong buat korban untuk orang yang telah mati. Dengan syarat mazhab Syafi'i, orang mati tu suruh dia buat. Berwasiat. Kalau tak wasiat, tak asal buat. Tak jadi. Kemudian korban yang wajib ni semuanya kena bagi kepada orang miskin. Tak boleh dia makan. Ataupun orang yang wajib dia tanggung. Anak dia, isteri dia. Kalau makan juga, apa yang akan berlaku? Dia kena tanggung ganti rugi kadar bahagian yang dia makan. Sama ada dia ganti daging ataupun dia bayar nilai tersebut. Kalau tidak bayar, dia makan harta yang haram. Bukan hak dia. Hak orang miskin. Tak boleh. Kemudian yang kedua, kalulah korban tu korban sunat. Korban yang sunat. Bukan yang dia nazar, bukan yang dia tentukan. Bukan dia buat korban untuk wasiat orang yang telah mati. Maknanya korban biasa, korban sunat biasa, hak biasa duk buat tu lah. Dia boleh makan setakat mana yang dia nak. Dengan syarat, dia sedekah sebahagian
untuk satu orang miskin. Sebahagian. Jadi kata ulama, maknanya suatu bahagian yang dinamakan sebagai sedekah ataupun pemberian. Jadi pada adanya, kalau orang beri daging 100 gram ke 200 gram ke 200 gram lah, itu layak dinamakan sebagai pemberian pada adat. Maka sah lah. Tapi kalau beri 50 gram, 50 gram ni sikit sangat. Orang kata wak nganying pula. Jadi tak lepas lagi. Ni sekurang-kurang kena beri sekadar yang pada adat orang panggil sedekah ataupun pemberian. Pada adat. Kemudian, tu sekurang-kurang lah. Bukan nak suruh beri banyak tu saja. Sekurang-kurang. Dan yang terbaik, dia kata dia makan sedikit untuk mengambil berkat daging korban. Sesuap, 2 suap, 3 suap. Dan hak baki tu sedekah belaka. Hak itulah yang terbaik. Hak paling baik, sedekah belaka dia makan beberapa suapan daripada daging korban tu untuk mengambil berkat. Dan boleh juga dia kata bagi 3. Dia makan 1/3, dia sedekah kepada orang fakir miskin 1/3, dan dia menghadiahkan kepada kawan-kawan dia, jiran-jiran dia, walaupun mereka tu orang kaya. Jadi hadiah sebahagian 1/3, makan 1/3, sedekah 1/3. Dan yang mesti diberi kepada orang miskin ni daging lah. Kadar paling kurang tu kena beri daging. Kalau beri kulit tak jadi. Beri tulang tak jadi. Kena beri daging. Hak kata kadar paling kurang kena beri. Aqallul wajib. Sekurang-kurang hak wajib ni kena beri daging kepada orang miskin 1 orang. Dengan kadar yang dipanggil sebagai sedekah dan pemberian pada adat. Kalau dia beri tulang, beri tanduk, yang orang tak panggil daging. Beri perut, walaupun banyak, tak lepas. Dia kena beri daging. Kalau kita baca dalam kitab Hasyiah Syarqawi, kalau orang tu masuk bahagian korban, dia seekor lembu, ada 7 orang, 7 bahagian lah. Setiap bahagian tu kena buat keluar 1 bahagian untuk orang miskin. Setiap 1 bahagian daripada 7 tu, jadi kena cabut. Setiap tuang tu kena cabut bahagian dia, 1 bahagian untuk orang miskin daripada daging. Kalau lepas ada dia beri dah daging, dia nak beri juga tulang, dia nak beri juga kulit, dia nak beri juga perut, tu ikut pandai dia lah. Tapi hak asasnya daging tu kena beri kepada orang miskin. Dan macam hak dia sebut tadi, 1/3 untuk orang kaya. Orang kaya ni bukan makna kaya raya, tapi dia masalah miskin kaya ni bezanya apa? Macam mana kita nak beza miskin kaya ni? Hak layak terima zakat tu lah orang miskin. Orang kaya tak layak terima zakat. Tu beza miskin kaya tu. Jadi bila kita nak beri pada orang miskin, ulama kata dia layak terima zakat dah, maka dia orang miskin. Tu kaedah dia lah. Orang yang layak terima zakat. Boleh jadi dia tak terima pun zakat. Sebab tahulah mungkin dia tak minta zakat ke, ataupun jabat zakat tak lulus ke. Tapi kalau dia tu orang yang layak terima zakat, walaupun dia tak dapat zakat, maka dia tu orang miskin lah. Jadi orang miskin ni bila kita belajar bab zakat, miskin kalau keperluan dia RM10 sehari, dia tak boleh RM10 sehari, mungkin boleh RM8, RM7. Orang fakir lagi teruk keadaannya pada orang miskin. Kalau keperluan dia RM10 sehari, mungkin dia boleh RM4, RM3 sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan jadi kadang-kadang ialah macam kalau kita tengok orang yang tidak berkemampuan, defisit, banyak hutang dan seumpamanya, mungkin boleh dikatakan mereka ni termasuk di kalangan orang yang miskin. Sebab kita kena faham, kalau kita bagi tak betul, tak lepas tu.
dak lepas tu. Jadi kita menanggung hutang dengan Allah Ta'ala dengan orang miskin pula. Jadi kita kena pastikan pemberian kita tu tepat pada sasaran dia lah. Kemudian dia kata orang kaya yang diberikan kepada mereka daging tu hanyalah di atas dasar hadiah. Hadiah tu untuk makan. Dia panggil dalam kitab fiqh sebut ala sabilil it'am, untuk diberi makan saja, bukan memiliki. Dia kenapa beza dia? Macam mana kita nak faham masalah ni? Macam orang mari rumah kita tu rumah, kita hidang makanan. Kita hidang makanan ke tetamu tu. Atas dasar dia, adakah kita memberi milik makanan tu kepada tetamu ataupun kita memberikan kebenaran untuk makan? Ni beza dia. Ala sabilit tamlik, atas dasar milik, dengan atas dasar dia panggil ala sabilil it'am ataupun ala sabilil ibahah. Kita memberikan kebenaran makan ataupun kita beri kebenaran lah. Kita beri kebenaran untuk dia guna makan benda tu. Kalau tetamu mari rumah, dia panggil ala sabilil ibahah, atas dasar dibenarkan makan. Bukan dia memiliki makanan kita. Maksudnya kenapa? Tak boleh tetamu ambil makanan rumah kita, dia pergi buat alik rumah, yang ambil makanan, dia tak makan, yang ambil pergi jual. Tak boleh. Sebab dia bukan memiliki makanan tu, tapi dia diberi kebenaran untuk makan. Sama juga dengan orang buat walimah, jamuan, perkahwinan dan seumpamanya. Penganjur ni jemput orang makan perkahwinan anak dia. Orang yang mari makan dekat walimah ni, diberi kebenaran untuk makan. Mereka tidak memiliki makanan tu. Kalau mereka memiliki makanan jamuan tu, maknanya ia boleh akuk makanan tu pergi jual. Tapi tak boleh. Sebab ia bukan atas dasar milik, tapi atas dasar diberi kebenaran untuk makan. Samalah macam daging korban. Jadi dia beri kepada orang kaya ni atas dasar if'am, untuk kebenaran untuk mereka makan. Mereka tak boleh jual. Mereka tak boleh pinjam ke orang. Jadi mereka ni boleh makan dan mereka boleh beri anak-beranak dia makan dan dia boleh hadiahkan kepada orang lain pula. Tapi dia tidak boleh jual. Tu maksud beza diberi kebenaran untuk makan dan diberi milik benda tu. Dan apa yang diberi kepada orang fakir adalah di atas dasar pemilikan. Mereka boleh memakannya dan mereka boleh buat apa saja. Nak jual boleh, nak sewa boleh, nak buat cagaran di kedai pajak gada boleh. Nak buat upah orang miskin, orang beri daging ke dia. Lepas tu atak mahu bocor. Dia panggil tukang beki atak rumah dia. Dia boleh gunakan daging tu sebagai bayaran upah. Boleh. Orang kaya tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau orang kaya guna daging yang diberi kepada dia untuk bayar upah orang buat kerja, itu sudah termasuk dalam bab jual beli. Upah ni jual beli. Sebab orang mari beki tu memberikan suatu perkhidmatan. Dia bayar dengan daging. Jadi berlaku muawadah, pertukaran. Pertukaran khidmat dengan suatu barang. Itulah jual beli. Walaupun orang panggil upah, tapi ia termasuk dalam bab jual beli. Jadi boleh orang miskin nak guna daging yang dia dapat untuk dia buat upah. Ataupun dia nak pergi tolak daging tu, kedai orang jual daging, dia nak ambil dengan lain, boleh. Ikut pandai dia lah. Sudah menjadi milik kepada dia. Dan diberi kepada orang miskin ni daging mentah lah. Bukan hak masak. Tidak sah. Kalau orang yang membuat ibadat korban, dia masak, dia bagi orang miskin, tidak sah. Ataupun dia jemput orang miskin makan daging rumah dia yang telah dimasak, tidak sah. Mesti diberi secara mentah. Tu. Kemudian, bila kita kata beri kepada orang miskin, beri kepada orang miskin mana? Dalam mazhab Syafi'i disebut beri kepada orang miskin min ahlil balad, penduduk negeri itu. Tak boleh beri kepada orang miskin duduk luar negeri. Cuma masalah ni khilaf di kalangan ulama lah.
ulama yang awal dulu, mazhab Syafi'i minal mutaqaddimin, hak awal kata tak boleh memindahkan daging korban ke luar negeri. Kalau kita baca dalam Hasyiah Syarqawi tu, dia sebut mutlaqan, tak boleh langsung. Tak boleh langsung pindah. Kita berkorban di Terengganu, nak pindah luar Terengganu, tak boleh lah. Tak boleh. Cuma masalah ni khilaf. Sebahagian ulama' mutaakhirin kata, ada yang kata boleh. Dia kata ya juzul amalu fi nafsihi, untuk diri dia boleh lah. Jangan you fatwa pula. Kapal orang pakai boleh belaka, habis orang atau belaka daging hok duduk negeri atau luar belaka. Maka tak boleh. Boleh beramal untuk diri sendiri. Ada pandangan mutaakhirin daripada fuqaha Syafi'iyah kata boleh pindah daging. Cuma masalahnya ialah ada juga kalau kita baca dalam Hasyiah yang Anah Talibin tu dia sebut gini, kalau bahagian yang wajib diberi tu, macam kita buat korban yang sunat, mesti ada juga satu bahagian 200 gram tu sebagai contoh kena beri kepada seorang miskin. Hak bahagian wajib keluar tu, hak itulah yang tak boleh pindah. Kena beri kepada orang miskin tempatan. Hak sunat, hak lain tu nak bagi kepada orang kaya, nak makan sendiri, nak bagi anak beranak kawan-kawan, hak tu boleh pindah. Boleh nak atur keluar kawasan al-balad, di luar al-balad. Masalah luar dengan dalam negeri ni, luar negeri tu lagu mana? Kalau kita tengok dalam kitab fiqh dia sebut, kalulah satu bandar, satu kota tu dia ada pagar. Tempat kita tak ada gitu. Dia negara Arab dulu dia ada pagar dia lah, kota kubur dia. Hak luar pada pagar tu tak boleh lah. Dan sebahagian kalau kita baca bab zakat lah, sebab dia kata masalah pindah daging korban ni daripada luar kawasan sama seperti masalah zakat. Ada dua pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi masalah pindah luar kawasan ni, setengah ulama' mengatakan macam pindah zakat di luar kawasan. Maksud luar kawasan tu lagu mana? Ada yang mengatakan masafatul qasri. Dua marhalah, iaitu dikira tempatan ni lagu mana tempatan? Dalam kawasan yang tak boleh jamak kosong. Hak tu dikira tempatan. Di luar kawasan lebih daripada jarak yang boleh jamak kosong. Maknanya kalau kita baca dalam fiqh manhaji raudat silanya, ia sebut 81 km. Maknanya hak tempatan ni kira lagu mana? Ia kira hak dalam lingkungan 81 km tu, hak tu kira orang tempatan. Lepas ada kawasan hak boleh jamak kosong tu dia kira luar daerah. Jadi kalau nak pindah tu, hak tak boleh kata pindah tu, lebih pada 81 km tu tak boleh lah. Dalam tu boleh. Mengikut masalah bab zakat tadi. Pindah tak pindah zakat ni, pindah tak pindah lagi korban ni, dia mengikut bab zakat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Dalam kawasan, kalau kawasan tu berpagar, di luar pagar lah, bukan pagar rumah, pagar bandar dia, kota dia. Ataupun selagi dia kata, kalau tak ada pagar, kira masafatul qasri, jarak yang boleh jamak semayang ataupun tak boleh. Selagi tak boleh jamak, hak itulah yang dianggap kawasan yang mesti diberi orang miskin dalam kawasan tu. Okey, jadi kita fahamlah maksudnya khilaf di kalangan ulama'. Cuma kalau dalam kitab Hasyiah Anah Talibin tu kata, hak bahagian yang wajib mesti diberi kepada seorang orang miskin tempatan. Hak sunat ada apa nak bagi luar. Tu rekahnya begitulah senang. Kemudian dia sebut dia kata dalam masa yang sama, orang yang membuat ibadat korban ni, dia boleh bersedekah kulit binatang korban dia, ataupun dia mengambil manfaat daripada kulit itu. Jadi dia nak guna boleh lah, ataupun nak sedekah pun boleh, nak guna pun boleh. Tapi jual tak boleh. Dia tidak boleh menjual ataupun memberinya sebagai upah kepada penyembelih dan pelapor. Jadi sekarang ni gini,
Kalau korban yang sunat, boleh orang yang membuat ibadat korban tu sama ada dia nak sedekah kulit ataupun dia nak mengambil manfaat daripada kulit tu. Tu kalau korban sunat. Kalau korban wajib, dia kena sedekah belaka. Korban wajib, dia kena sedekah belaka dengan kulit-kulit. Dan dia tidak boleh menjadikan kulit ke daging ke apa-apa saja daripada binatang korban itu sama ada hak wajib ataupun sunat upah kepada penyembelih ataupun upah kepada pelapor. Tak boleh. Sebab apa? Sebabnya ialah ibadat korban ni ibadat lah. Ibadat ni udah nega barang ibadat ni. Jadi bila binatang yang dibuat ibadat korban untuk sedekah, untuk buat kebajikan, tiba-tiba barang ibadat, barang sedekah, barang kebajikan ni meniagakan dia. Tak kena lah gitu. Jadi tak boleh. Yang sepatutnya disedekahkan, dihadiahkan, dijadikan barang jual beli pula. Jual beli ni untuk kepentingan peribadi, bukan untuk hari akhirat. Jadi tak boleh lah. Jadi oleh kerana itu tidak boleh kita jadikan daging korban, kulit, tanduk dan seumpamanya sebagai upah kepada penyembelih dan pelapor. Kalau dia beri juga. Kalau dia beri juga haram hukumnya dan dia kena ganti semula. Kena ganti semula. Dah kalau gitu upah tu nak ambil mana? Guna duit lain lah. Guna duit lain. Macam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, kami guna harta kami untuk memberi upah kepada penyembelih, pelapor dan seumpamanya. Dah siapa dia yang akan tanggung kos ni? Orang buat ibadat korban tu lah yang akan menanggung kos upah dan upah penyembelih dan pelapor tu. Kita masuk bahagian, kita bayar lah. Pula suku. Bahagian penyembelih dan juga pelapor. Kita yang kena bayar daripada duit kita yang membuat ibadat korban. Upah kepada penyembelih dan pelapor. Tapi boleh diberi daging kepada pelapor atas dasar sedekah kalau dia orang miskin, atas dasar hadiah kalau dia bukan orang miskin, boleh. Tidak ada masalah. Bukan sebagai upah, tapi sebagai hadiah ataupun sedekah dibenarkan kita beri kepada mereka. Kemudian disebut sini sunanun wa adabun tata'allaqu bil udhiyati. Perkara-perkara sunat dan perkara-perkara adab yang berkaitan dengan sembelihan ibadat korban. Yang pertamanya dia kata apabila masuk 10 Zulhijjah. Jadi maksudnya dia bila masuk 10 yang awal Zulhijjah tu lah, 1 hari bulan tu. Dia orang sembelih ni hari raya 10 hari bulan. Jadi start pada 1 hari bulan tu, dia kata kalau orang yang nak membuat ibadat korban, disunatkan baginya jangan dia ni potong kuku, cabut rambut sehinggalah dia menyembelih ibadat korban. Jadi benda ni disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nabi SAW. Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, maknanya start masuk bulan Zulhijjah lah. Awal Zulhijjah tu lah, 1 Zulhijjah. Dan seorang daripada kamu ingin membuat ibadat korban, hendaklah dia ni menahan daripada memotong ataupun mencabut rambutnya dan kukunya. Dan setengah ulama berpendapat makruh dicabut ataupun memotong rambut bagi orang yang nak melakukan ibadat korban. Kemudian yang kedua, disunatkan orang yang membuat ibadat korban tu dia sendiri yang menyembelih. Sunat kalau dia pandai lah. Kalau tak pandai tak payah, tak jadi bahaya. Takut jadi tak jadilah. Kalau pandai lebih baik dia sendiri buat, tak pandai tak payah. Takut jadi pasal lain. Jika dia tidak boleh menyembelih sendiri kerana ada keuzuran atau selainnya, keuzuran macam dia tak pandai ataupun tangan sakit ke ikut anda lah, maka hendaklah dia datang menyaksikan penyembelihan binatang
korban tersebut. Jadi sebab ni ada hadis yang sahih riwayat Al-Hakim. Nabi SAW bersabda kepada anaknya, puterinya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi kata, pergilah kamu kepada binatang korban kamu. Saksikanlah ia. Saksikan penyembelihan itu. Jadi dia kata, dengan titisan pertama darah yang tumpah daripada binatang korban itu akan diampunkan segala dosa-dosa kamu yang telah lalu. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, adakah kelebihan ini untuk kita ahlul bait sahaja ataupun untuk semua orang Islam? Nabi SAW bersabda, bahkan untuk kita dan untuk semua umat Islam. Jadi kita pergi menyaksikan sembelihan binatang korban kita tu, diampunkan dosa yang telah lalu. Sunat kita pergi. Kemudian yang ketiga, cumanya nak sebut sini, kalau kita baca kitab fiqh disebut yang menyembelih ni, yang paling sunat dan digalakkan menyembelih ni orang yang masuk ibadat korban tu sendiri. Kalau orang puan, dia boleh wakilkan. Kalau orang puan sendiri nak sembelih pun boleh, tak salah, tidak ada masalah. Kalau dia pandai, boleh. Jadi bab sembelihan ni boleh orang Islam sembelih, ahli kitab pun boleh sembelih. Sebab makanan ahli kitab ni halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum hillul lakum. Makanan ahli kitab adalah halal bagi kamu. Sembelihan orang ahli kitab boleh, tapi bukan nak suruh dia. Ramai lagi orang lain, apa nak suruh dia je. Cuma nak khabar boleh. Kemudian yang ketiga, ia kata disunatkan kepada pemerintah orang Islam membuat ibadat korban daripada Baitul Mal, maknanya harta kerajaan lah, harta negara, mewakili orang Islam. Jadi sebab apa? Sebab ada hadis riwayat Muslim, Nabi telah membuat ibadat korban dengan kibash. Dan Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyembelihnya, Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah daripada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Jadi sekarang ni sunat bagi pemimpin. Kalau kerajaan ada pitih lah, tak ada pitih saya cerita lah, kita cerita kalau ada pitih, sunat pemimpin boleh buat. Kalau ada peruntukan, YB ke, Menteri Besar ke, ahli parlimen ke, dia boleh keluar dana daripada harta orang ramai, harta kerajaan, Baitul Mal Muslimin. Cuma kita yang tukar Baitul Mal. Baitul Mal ni, zaman ni orang faham pusat zakat tu. Dulu Baitul Mal ni harta negara lah. Mana harta kerajaan tu, cukanya, keuntungannya, apa bendanya, hasil bumi tu, bila masuk dalam akaun kerajaan, itulah Baitul Mal, harta negara lah tu. Jadi boleh pihak kerajaan, Menteri Besar, Perdana Menteri, ahli parlimen ke, YB ke, boleh dia guna peruntukan yang ada untuk dia beli binatang korban, buat ibadat korban tu, pahalanya dia kongsi dengan orang ramai. Boleh. Atas nama pemimpin, harta rakyat, dan untuk dikongsi pahala untuk semua orang, untuk bagi, boleh dibuat. Tidak ada masalah. Mungkin jadi mana orang kata dan benda ni pun pernah dibuat dah pun sebelum ni. Cuma nak kabarnya disunatkan, boleh dibuat. Kemudian kita pergi kepada beberapa persoalan ibadat korban yang tidak disebut dalam kitab ni lah. Biasa orang buat lah ni. Macam kita kata wakil korban. Wakil korban. Jadi kalau kita baca dalam kitab, beberapa kitab fiqh, Hasyiah Syarqawi dan seumpamanya, macam kita kata adik lah, sunat orang yang membuat ibadat korban, dia sendiri sembelih. Ataupun dia mewakilkan sembelihan tu kepada orang lain.
Jadi macam kita kata sebelum ni, kalau dia mewakilkan kepada orang sembelih, dia niat dalam hati dia semasa dia mewakilkan tu. Orang tukar sembelih bila diberi kebenaran untuk menyembelih, walaupun dia tak tahu binatang tu untuk korban ke, untuk makan biasa ke, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sebab kerja dia sembelih je. Niat tu kepada orang yang buat ibadat korban. Bukan wakil tu yang melakukan ibadat korban. Dia wakil tu kan sembelih je. Dia sembelih je lah. Jadi tidak ada masalah pun kalau orang yang menyembelih, dia sembelih tanpa dia tahu. Orang ni korban ke tak. Sebab kerja dia sembelih je. Yang jadi masalahnya, kalau tukar sembelih, orang tak suruh sembelih lagi, melih dah. Tu jadi masalah. Belum diberi kebenaran, tuang dia tak mari lagi, tak mewakilkan lagi, dia sembelih tak setarang dah. Tu bahaya. Dia kena bayar ganti rugi tu. Sebab orang yang nak buat ibadat korban tu tidak sempat berniat. Jadi dia pergi sembelih dah. Jadi tak jadi korban lah. Tak jadi korban. Maka tukang sembelih tu kena ganti binatang yang telah disembelih kepada orang yang membuat ibadat korban. Sebab dia tak ada nak niat lagi. Jadi ibadat ni kena niat. Innamal a'malu binniat. Jadi bahaya. Biasa benda ni takut berlaku kalau orang ramai-ramai. Ramai-ramai ni buat program ibadat korban, tuang dia tak ada, wakil tak ada benda ni. Sebab tu cara yang paling selamatnya, wakil awal-awal lah senang. Dia kata hari kejadian baru nak wakil. Lembu banyak. Tukar sembelih sibuk. Nak cara tu tak ada, pakai melih belakang lalu. Jadi bolong jadi. Bahaya tu. Jadi sebab tu baik kita wakilkan awal-awal. Kemudian, kalau kita tengok hak berlaku sekarang ni, benda panggil, mewakilkan ataupun berkorban di luar negara. Jadi berkorban di luar negara. Masalah berkorban di luar negara ni, ia melibatkan beberapa benda. Yang pertamanya, boleh ke kita buat ibadat korban di luar negeri kita? Jadi hukum asalnya, kita buat korban di tempat kita. Sebab apa? Dalam Quran yang sebut, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Maknanya, unta ataupun binatang sembelihan ni, kami telah menjadikannya untuk kamu sebagai syiar kepada agama Allah. Jadi sembelih binatang korban ni syiar, simbol kepada agama Allah Ta'ala. Syiar Islam. Syiar Islam ni kita kena tegakkan di kampung kita, bukan kita kena tegakkan syiar Islam di kampung orang lain. Samalah macam gebang, azan, dan juga sembahyang jemaah. Ini syiar Islam, mesti ditegakkan di kampung kita. Jangan kita pergi bang kampung orang, kampung kita tak bang, tak ada orang bang, tak boleh gitu. Samalah juga macam ibadat korban, dia syiar Islam. Kalau kampung kita tak ada seorang buat ibadat korban, jadi orang tak nampak ni kampung Hindu ke? Hindu nasabah lah sebab dia tak sembelih lembu. Ke kampung orang Islam? Dia tak nampak syiar Islam. Tak boleh. Mesti dia tegakkan syiar Islam tu di tempat kita. Tapi kalau ada dah orang buat di tempat kita, kita nak buat di luar, tak apalah. Tak apalah. Jangan sampai pakat buat luar negeri belaka sehingga dia panggil tergendala syiar Islam di tempat kita. Sebab dia tu syiar Islam. Orang mari tengok, ada orang buat ibadat korban, maknanya ni kampung orang Islam. Kalau semua orang ada ibadat korban, orang mari, ni kampung Hindu ke kampung Islam ni. Takut jadi gitu. Jadi boleh buat ibadat korban di luar negara. Cuma ia melibatkan beberapa persoalan macam wakil, pemberian lembu dan seumpamanya lah. Jadi kalau kita baca dalam kitab Hasyiah I'anah Talibin, sebut pasal ada soalan orang tanya. Kata boleh tak dia kata menjadi adat penduduk Jawa ni, dia mewakilkan kepada orang duduk di Mekah, beli binatang korban, sembelih binatang korban di Mekah, kemudian bahagikan kepada orang fakir miskin di Mekah. Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Tak ada salah.
Macam dalam bab pembahagian daging korban tadi. Timbul isu boleh tidak kita pindahkan daging korban keluar kawasan. Ada khilaf di kalangan ulama. Mengikut khilaf dalam bab zakat, boleh pindah ke tak boleh pindah ke luar negeri. Tapi katanya kalau pindah duit ke luar negeri untuk buat ibadat korban kat lain, hak tu tak termasuk, hak tu memang boleh. Hak tu memang boleh. Kita beri duit keluar, orang beli di luar, orang sembelih di luar, tu tak ada masalah. Boleh lah. Cumanya kena jelas. Semasa kita mewakilkan tu biar jelas. Kita belajar bab al-wakalah. Kita mewakilkan orang membeli. Wakilkan dia menyembelih. Wakilkan dia membahagikan daging korban kepada fakir miskin. Jadi perwakilan tu kena jelas. Apa yang diwakilkan. Jadi kena jelas. Jadi saya wakilkan, dia panggil, saya wakilkan awak untuk membeli lembu ke, kambing ke, unta ke, kena khabar juga. Jadi dalam bab wakalah ni dia kata walaupun ada sedikit kejahilan tak apa, tapi jangan tak tahu benda tu. Dia bagi duit. Pergi sembelih binatang korban Mekah ataupun Sudan mana. Dia tak khabar. Tak khabar langsung. Lembu ke, kambing ke, unta ke, tak khabar tak boleh. Dia mesti kena ada, dia panggil dalam bab wakalah ni kena tahu benda yang diwakilkan, walau dia kata walau min ba'dil wujuh, walaupun pada sebahagian sudut tak apa dah. Jangan tak tahu belaka. Wak rebang lah, wak korban. Dia korban dia tak tahu. Ada boleh gitu. Kena khabar kau lembu ke, unta ke, kambing ke. Biar jelas gitu. Jadi mewakilkan. Jadi kena khabar. Sebab tu kalau tengok bab wakil ni, dia wakil ada wakil yang umum, ada wakil yang khusus. Wakil khusus ni khusus untuk suatu kerja, satu tugas. Aku wakil cuma beli je. Dia boleh beli lah. Dia tak boleh sembelih. Dia tak boleh bagi. Tapi kalau dia wakil secara umum, dia bagi duit, aku serahkan semua pengurusan ibadat korban ni kepada kamu. Serah belaka. Boleh lah. Biar jelas gitu. Biar jelas gitu. Kemudian, dengan syarat pula, benda panggil orang yang diwakilkan itu, dia kena ikutlah syarat yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakilkan dia. Kalau orang tu bagi duit, contohnya RM500, RM600 untuk beli kambing seekor di Sudan, contoh. Dia kena benda ni sah kalulah orang yang melaksanakan sebagai wakil itu mengikut syarat yang telah ditetapkan dalam ibadat korban. Kambing yang sah dibuat korban. Kadang-kadang ada orang ni semata-mata nak bisnes. Dia beli tak cukup syarat. Terlalu kuruh. Ataupun tak cukup umur. Tak boleh. Dia kena ikut syarat yang sah pada ibadat korban. Sebab orang tu wakilkan dia tu buat ibadat korban. Sekurang-kurangnya dia kena beli binatang yang sah lah untuk buat ibadat korban. Kalaulah berlaku, contoh kita kata, kalaulah berlaku, kita wakil kepada orang buat ibadat korban di luar negara. Bagilah duit, katanya di Sudan contoh, RM500 untuk buat ibadat korban. Kambing seekor, contoh. Jika beli kambing yang tidak cukup syarat untuk buat ibadat korban, apa yang berlaku? Yang berlakunya, mengikut kata kitab fiqh, yang dia beli, si wakil beli tu, tak jadi daripada tuang yang mewakilkan, jadi untuk diri dia. Maka kambing yang dia beli tak cukup syarat tu, jadi hak siapa dia? Jadi hak dia. Tak jadi mewakili orang yang telah mewakilkan dia. Jadi kambing tu jadi hak dia. Dia nak buat lagu mana, kot mana dia. Tapi hak bahagia orang ni, dia kena beli suku pula. Dia kena ganti balik. Itu kita kena faham. Orang suruh beli kambing yang cukup syarat. Dia beli hak tak cukup syarat. Maka jadi hak siapa dia kambing tu? Jadi hak dia. Jadi si tukar pembeli tu.
yang diwakilkan itu dan tidak menjadi hak kepada orang yang mewakilkan dia. Jadi hak orang yang mewakilkan tu dia kena guna duit lain pula, dia kena ganti beli yang cukup syarat. So, tu kita kena faham. Tapi kalulah misal kata, contohlah kita kata, orang ni beri wakil ke dia suruh beli kambing dengan duit 500. Tiba-tiba rupa-rupanya boleh beli lembu seekor ataupun unta seekor dia tepat kejadian. Dia pergi beli lembu ganti kepada kambing. Hal tu dah apa? Sebab lebih baik. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi pernah mewakilkan seorang sahabat supaya Nabi beri kepada dia duit 1 dinar. Suruh dia beli seekor kambing. Dia pergi beli 1 dinar tu dengan dia boleh beli 2 ekor kambing. Nabi suruh beli 1 dinar 1 ekor kambing. Dia pergi, dia pandai cakap, pandai berjual beli. 1 dinar hak Nabi suruh beli seekor kambing, dia boleh beli 2. Kemudian dia buat alik kambing seekor, hak seekor lagi jual, boleh pula 1 dinar pula. Jadi dia buat alik kepada Nabi 2 benda. Duit 1 dinar dan seekor kambing. Nabi mendoakan keberkatan untuk dia. Jadi benda tu dah apa? Kalau dia boleh guna duit yang sama untuk yang lebih baik, dah apa? Jangan kurang. Kurang dah jadi lah. Kalau dia beli kat kurang, maka kambing tu jadi milik si pembeli tadi, wakil tadi. Tak jadi daripada hak tuang asal tu. Apa kalau dia beli lebih baik, dah apa? Ya kata ambil 500 ni. Buat korban kambing. Tiba-tiba 500 boleh beli lembu. Dia beli lembu. Dah apa? Hak tu hak lebih baik. Jangan hak kurang. Hak kurang tak boleh. Jadi tu berkenaan dengan masalah benda orang panggil tu. Kemudian kalau ada kos. Jadi orang yang menganjurkan ni mungkin ada kos je lah. Pengurusan dan seumpamanya. Sepatutnya dia kena sebut lah. Dia ni menguruskan, dia nak minta kos pengurusan atas sekepala yang masuk bahagian tu RM50. Sepatutnya dia kena sebut gitulah. Kalau orang bayar RM500 untuk seekor kambing dan dia tak sebut dia nak ambil upah, maka tak ada upah. Kalau ada upah, dia kena cover pengurusan RM50 sebagai contoh untuk mengelakkan perbalahan ataupun penipuan dan seumpamanya. Iaitu berkenaan dengan wakalah dalam bab korban. Jadi boleh kita mewakilkan dan orang yang menguruskan tu bertanggungjawab melaksanakan ibadat korban tu mengikut cara yang betul dari segi hukum fiqh. Dan juga dia wakil ni boleh minta upah, tak salah. Dia kena cover lah kos pengurusan dia berapa, RM50 sekepala dan seumpamanya supaya tidak berlaku penipuan dan kekeliruan dan perbalahan. Jadi supaya benda tu jelas. Dan tak salah pun. Kita kata RM500 sekali dengan kos pengurusan RM50 seumpamanya. Dah ada. Tak ada masalah. Boleh ya. Itu berkenaan dengan ibadat korban. Kemudian kita masuk juga sedikit berkenaan dengan akikah. Tak ada beza mana akikah korban ni, dia lebih kurang je. Jadi biasanya macam kita sebut sebelum ni lah. Seekor kambing untuk 1 orang. Kalau dia nak buat akikah, dia buat akikah lah kambing tu. Kalau nak korban, dia buat korban. Tak boleh atas 1 bahagian beberapa niat. Tak boleh. Kecuali lembu 7 bahagian. Unta 7 bahagian. Dia boleh capur 1 bahagian akikah, 1 bahagian korban, 1 bahagian nazar, 1 bahagian untuk makan saja. Boleh. Jadi tak ada masalah. Jadi bila bulan musim raya haji ni mungkin ada orang nak buat akikah, boleh. Seekor kambing akikah, seekor kambing yang berlainan korban. Jangan seekor tu hak tu lah akikah, hak tu lah korban, tak boleh. Kecuali masuk bahagian lembu, 1 bahagian untuk akikah, 1 bahagian untuk korban, tu boleh. Jadi kita masuk bab akikah. Dia kata apakah maksud akikah? Maksud akikah ni dia kata apa yang disembelih untuk anak yang dilahirkan ketika mencukur rambut anak tersebut, iaitu yang disunatkan pada hari ke-7 lah. Jadi binatang yang disembelih kerana meraihkan kelahiran anak, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan juga pengisytiharan kepada orang ramai bahawa saya telah mendapat rezeki anak baru. Contohnya. Kemudian apa hukum akikah? Ini secara ringkas je lah kita sebut. Hukum akikah ni kata sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad yang sangat dituntut. Siapa yang dituntut melakukan ibadat akikah? Ia kata wali kepada anak yang dilahirkan. Yang dia wajib beri nafkah ke atasnya. Wali, tak sebut bapa, sebut wali. Wali ni siapa dia? Yang pertama sekali bapa lah wali, penjaga kepada seorang anak. Wali dia, penjaga dia, ayah dia yang wajib memberi nafkah kepada dia. Kalau ayah tak ada, tak okey. Tak okey tak ada, pak dara. Ataupun kalau pak dara tak ada, abang dia ada dah option. Yang dewasa dah bekerja dah, itulah wali dia. Yang dituntut melakukan ibadat akikah ke atas bayi tersebut. Dan mesti dilakukan akikah ni daripada harta wali tadi. Ayah dia ke, toki dia ke, pak saudara dia ke, abang dia ke, orang ni lah yang akan mengeluarkan belanja membuat akikah. Tak boleh nak buat akikah guna harta si bayi tadi. Tak boleh. Contoh, anak yatim, kematian ayah. Toki ada. Toki ada kita buat akikah. Toki tak ada pitih. Tapi anak yatim ni ada pitih tinggalan pusaka ayah dia. Ambil harta anak yatim buat akikah. Tak boleh. Kalau dia buat juga, dia kena gatis mula. Haram. Dia telah macam, bukan nak kata curi, maknanya salah guna lah. Tak boleh guna harta si bayi tadi untuk buat akikah atas diri dia. Tak boleh. Tak boleh. Tu kita kena faham lah. Mungkin ada orang bahan piti raya anak, dia pergi buat akikah. Tak boleh tu. Kena daripada harta wali, penjaga tadi. Okey. Kemudian, ia kata waktu akikah ni bila? Bermulanya disunatkan akikah itu apabila anak telah lahir sepenuhnya, keluar sepenuhnya daripada mak dia tu. Saat bermula pada saat dan detik tersebut, sunatlah buat ibadat akikah. Kalau dia sembelih sebelum pada keluar sepenuhnya ataupun duduk dalam perut lagi, tak dikira sebagai akikah. Itu hanyalah sembelihan biasa, boleh makan je lah daging. Dan disunatkan melakukan akikah untuk anak tadi oleh penjaga dia sehinggalah anak tersebut balik. Bila anak tersebut telah balik, gugurlah tuntutan membuat akikah daripada wali dia. Gugur tuntutan tu daripada wali dia, penjaga. Maka sunat anak tu buat untuk diri dia sendiri pula selepas daripada tu. Kemudian kalau kita tengok apakah yang patut dia buat sembelihan untuk anak tadi. Dia kata sekurang-kurang sunat ni wali ataupun penjaga tadi sembelih seekor kambing untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Hal ni hak sekurang-kurang lah. Seekor kambing untuk anak lelaki ataupun seekor kambing untuk anak perempuan. Sekurang-kurang. Kemudian ia kata yang terbaiknya ialah 2 ekor kambing untuk anak lelaki, seekor kambing untuk anak perempuan. Hak semoleknya begitulah. Dah kalau keluarga dia ramai nak sembelih 4 ekor, ikut anda. Anak puang. Hak sunat seekor. Dah anak beranak dia ramai. Dia pun ada kambing banyak. Dia nak sembelih 10 ekor, ikut anda. Ada masalah. Dan dia kata akikah ni berbilang-bilang akikah dengan berbilang-bilang anak. Anak pertama sunat dah seekor. Anak kedua sunat pula. Anak ketiga sunat pula. Kalau 3 orang anak lelaki, 6 ekor kambing. Ataupun sekurang-kurangnya seekor setiap orang. Bukan kata akikah ni, boleh anak pertama sunat, lepas tu 10 orang lepas tu tak sunat dah. Dia sunat semua. Gitu. Tapi mengikut kemampuan lah. Kemudian syarat binatang akikah. Syarat binatang akikah ni ialah sama saja seperti binatang korban. Dari segi benda min haitsu al-jinsu. Dari segi jenis binatang tu. Iaitu al-an'am, binatang ternakan,
unta, lembu dan juga kambing. Wasin dan juga umur. Sama lah. Unta cukup 5 tahun masuk 6. Lembu kambing apa nama ni cukup 2 tahun masuk 3. Ada masalah internet sikit. Kemudian dia kata apakah perbezaan di antara akikah dan juga korban. Yang pertamanya ialah akikah ni sunat kita masak. Tak wajib kita kena beri daging mentah kepada fakir miskin. Sunat kita masak dan kita hantar ke rumah orang miskin. Lebih baik daripada kita panggil mereka makan di rumah kita. Panggil makan di rumah boleh. Tapi mengikut kata kitab fiqh lebih baik kita hantar kerana lebih dia panggil menghormati dan juga menghargailah orang fakir miskin ni. Kemudian dia kata disunatkan supaya daging akikah ni jangan kita kerak tulang dia setakat yang kita mampu. Dengan harapan selamat anggota tubuh badan bayi yang kita buat akikah kerana dia tu. Kemudian antara sunat akikah ni juga ialah disunatkan kaki binatang akikah tu yang kita sembelih tu dihadiahkan kepada bidang yang menyambut anak tersebut dalam keadaan mentah. Dia sebut ni dia kata yustahabbu an yuhdi al-qabilata rijlal aqiqati ni'atan rayga matbukhatin. Disunatkan kita menghadiahkan kepada bidang ataupun meksi yang menyambut anak lahir tu kaki binatang akikah dalam keadaan mentah tidak dimasak. Sebab apa? Sebab Fatimah radhiyallahu anha buat begitu dengan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mungkin orang kita jarang buat ni. Kaki binatang akikah tu sunat. Kita beri ketuk bidang kau sambut anak tu. Dalam keadaan mentah. Sebab Nabi suruh Fatimah anak dia radhiyallahu anha buat gitu. Tak wajib, tapi maknanya kalau boleh buat kita buat setakat yang boleh. Perkara-perkara sunat ni. Jadi itu hukum hakam berkaitan dengan akikah dan juga korban. Secara ringkas lah. Mungkin akikah ni tak payah mana sebab orang biasa dah buat akikah ni, ia pun dia ni tidak susah sangat. Ia hak lebih patut kita kena berjaga-jaganya ialah ibadat korban. Jadi setakat itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa pula lain kali. Terima kasih kepada pihak penganjur. Doa Dom Bukit Tunggal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang murni atas nama ilahi
berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri.